Dia antara mitos dan fakta berkenaan dengan penyakit diabetes yang dikatakan pembunuh dalam senyap. Hari ini kita nak bincangkan lebih lanjut. Anda sebagai penonton kami, kalau ada sebarang kemusykilan dan juga persoalan yang nak diajukan kepada panelis hari ini, boleh terus layankan di Facebook Malaysia hari ini. Okay, baik. Jom. Kita nak kenalkan Profesor Madya Dr. Lim Li Ling yang merupakan Ketua Unit Pencegahan Diabetes dan Pakar Perunding Endokrinologi Jabatan Perubatan Pusat Perubatan Musti Malaya. Terima kasih Doktor bersama kita pagi ini. Dan kita pun tak sabar untuk mengetahui sejumlah mungkin maklumat yang penting sebab sekarang ni saya tengok muda-muda lagi dah ada kencing manis Rina. Kalau dulu memang ia dianggap sebagai penyakit orang tua, tapi kalau dah diletakkan Malaysia sebagai salah satu negara yang mempunyai pesakit diabetes tertinggi di Asia Tenggara, saya percaya mungkin usianya juga turut berbeza. Pandangan doktor sendiri. Ya, sebenarnya ini observation adalah yang sangat tepat. Kerana dulu ada salah anggapan bahawa penyakit kencing manis adalah penyakit orang tua, tapi sekarang kita nampak umur 20-an, 30-an yang pun sudah mula ada penyakit diabetes. Mengapa ini boleh berlaku? Pertama sekali kita tahu penyakit kencing manis ada yang type 1, jenis 1. Ini adalah masalah pankreas yang telah di-attack kena antibody dan dengan itu insulin tidak boleh dikeluarkan. Jadi ini awal-awal pun sudah kena pakai insulin. Tapi yang sekarang yang kita nampak adalah penyakit jenis yang kedua. Kerana ini berkaitan kepada masalah obesiti yang awal, adalah salah satu mitos yang tadi yang ditunjukkan. Dan juga adalah di mana ini akan menyebabkan juga yang pankreas yang keluar untuk insulin tidaklah sefungsi 100% macam dulu. Jadi kita mulalah nampak penyakit kencing manis semakin jadi usia muda. Dan sekarang ni ialah kita tengok pemantauan dan maklumat yang kita terima, muda dah ada kencing manis. Jadi kerana mereka tak nampak simptom awal tu. Segala penyakit mungkin dia nampak letih, lesu ke. Tapi ini mungkin tengok bila kita buat ujian, bacaan gula tu sangat tinggi. Jadi kerana apa? Tidak cakna kepada diri ke ataupun rasa diri sihat ke? Tidak rajin membuat pemeriksaan kesihatan berkala, Doktor? Okey. Untuk penyakit diabetes, kita perlu ada pemeriksaan berkala. Mengapa? Kerana bukan semua orang akan mempunyai simptom-simptom awal. Yang simptom-simptom biasanya adalah bila gula sudah sangat tinggi dalam badan. Sangat tinggi ada berapa? Kalau cek untuk yang HbA1c yang 3 bulan purata, yang itu adalah lebih daripada 10%. Kalau ada mesin gula dekat rumah, ada pergi farmasi yang akan cek. Yang cucuk kat situ adalah lebih daripada 13. Yang ni adalah biasanya akan rasa letih lesu. Ada orang akan rasa, mengapa malam saya tak boleh tidur berpanjangan selama 8 jam berterusan. Inilah kerana gula adalah tinggi dalam badan dan menyebabkan seseorang itu perlu bangun untuk ke tandas. Ada orang pun sentiasa rasa dahaga. Jadi sentiasa minum. Inilah tanda bila badan punya gula sudah sangat tinggi. Jadi setengah orang dia tak ada tanda yang tu, tapi gula sudah ada kencing manis, sudah ada diabetes. Jadi macam mana kita boleh detect? Pemeriksaan berkala ataupun dia mungkin terus datang hospital, cakap saya sudah ada serangan jantung. Saya cakap sudah ada masalah buah pinggang. Ini di mana komplikasi diabetes sudah berlaku. Kalau kita nak buatkan pemeriksaan berkala ini, seawal usia berapa sebenarnya kita dah boleh jalankan pemeriksaan ini, Doktor? Bila kita cakap siapa yang perlu membuat pemeriksaan berkala, dulu bila kita cakap ini adalah usia yang lebih tua, jadi usia untuk mula pemeriksaan berkala sudah diturunkan. Lama-lama dulu 45 tahun, lepas tu turunkan jadi 40. Sekarang adalah 35 tahun dan ke atas. Kalau ada family history, sejarah keluarga, adik abang, adik beradik, ibu bapa ada kencing manis, jadi ini perlulah buat pemeriksaan berkala. Genetik itu kerana dia boleh run in family juga. Ataupun kalau you belum tahu ada kencing manis, tapi sudah ada darah tinggi, ini perlu cek juga. Dia apa link? Ya, 3 serangkai. 3 serangkai. Tapi sekarang 4 serangkai. 4 ya? Ya, yang keempat tu masalah obesiti. Kolesterol tinggi, tekanan darah tinggi, masalah isu berat badan dan juga untuk kencing manis. Macam mana Doktor, sebab kita buat kempen kan, kita dah sebut gaya hidup, tapi bukan senang ya sebab kita ni mewah dengan makanan. Pagi-pagi mesti ada teh tarik. Teh tarik pun dia tak minta yang kurang manis, yang paling kau. Jadi malam-malam pun
pukul 1 pagi masih keluar makan, lepak sana sini. Jadi sangat kritikal untuk ubah gaya hidup dan juga memberi kesan kepada kesihatan, Doktor. Ya. Gaya hidup sihat memang sangat penting. Ini bukan saja dari segi penentuan diet pattern ataupun total calories untuk diet, tapi juga perlu ada senaman yang sihat. Ini adalah untuk supaya badan tiap-tiap hari you boleh ada negatif 500 kilokalori. Inilah yang minimum punya requirement. Jadi lepas tu kalaulah tiap-tiap hari you boleh buatkan badan metabolisme rate tu tinggi dan you kurang makan, you dapat negatif 500. Selama 1 minggu you boleh kurus agak setengah kilo. Jadi 1 bulan pun sudah kurus 2 kilo dah. Okay. Doktor, kadang-kadang ada yang merasakan bahawa bila seseorang tu dah ada diabetes, dia takkan boleh, orang kata sepanjang hidupnya akan ada diabetes dan terpaksa kawal melalui ubat-ubatan dan pemakanan. Benar ataupun tidak? Ini dulu. Ya. Dulu kita sangka kalau you sudah dapat kencing manis, jadi ini akan semua hidup. Tapi sekarang bila kita mula ada detect awal, di mana pemeriksaan akan dilakukan awal dan boleh rawat awal, kita panggil pembalikan diabetes remission. Awal berapa awal? Kalau you dapat tahu kencing manis dalam masa 5 tahun, 5 years of diagnosis, kita boleh kawal gaya hidup yang sihat. Sangat yang intervention yang kita cakap tu adalah very low calorie diet. Agak 800 kalori dalam 1 hari. Tambah dengan metabolisme yang lebih tinggi, kita boleh membalikkan diabetes. Paling penting masih adalah sekurang-kurangnya 10% penurunan berat badan. Kalau macam tu untuk doktor sebut tadi tentang membalikkan tu, dia perlukan bantuan ubat ataupun gaya hidup macam tak ambil gula langsung ke, atau apa yang perlu? Sebab kata doktor sekarang dua-dua sama-sama. Dua-dua sama-sama. Selagi kalau you dalam peringkat awal dapat tahu kencing manis 5 tahun, okey, kita boleh cuba konsep pembalikan diabetes. Inilah boleh melalui gaya hidup. Ada sesetengah yang kalori tertentu, 800 kilokalori 1 hari, tapi ini kena bantuan dietitian lah. Kena ada pemantauan yang lebih teliti. Tambah dengan bantuan ubat-ubatan, kita aim sekurang-kurangnya 10% body weight loss, penurunan berat badan. Ini pembalikan diabetes adalah peluang yang lebih tinggi. Okey, dan pastinya perlu ada disiplin yang tinggi. Betul. Bukan cakap lepas balik dah, jadi boleh teruskan dengan gaya hidup yang tak boleh. Banyak soalan juga, kita tengok satu persatu. Kita ada persoalan daripada Sohaimi. Katanya, betul ke apabila sudah lama makan ubat diabetes dan sebagainya akan dapat penyakit buah pinggang rosak? Yang tu salah satu mitos. Ubat tak akan menyebabkan masalah buah pinggang. Sesedangkan ubat boleh membantu masalah buah pinggang lagi. Okey, paling penting adalah kalau you pemeriksaan awal, you dapat tahu awal dan kita rawat awal, ada banyak faktor-faktor treatment yang kita bercakap. Tekanan darah kena kawal bagus, kolesterol kawal bagus, gula kawal bagus dan juga berat badan kena turun. Ini semua akan membantu doktor bersama-sama dengan pesakit supaya pesakit itu tidak dapat penyakit buah pinggang. Inilah yang paling penting. Macam mana doktor sendiri nak berperang dengan mitos-mitos daripada kadang doktor datang doktor tapi dia sendiri seolah dia banyak ilmu sangat ya. Sebab tadi saya dah rujuk dekat doktor TikTok ini macam-macam sumber, jadi dia datang dengan jumpa doktor tapi dia sendiri yang rasa dia lebih banyak ilmu. Salah satu adalah melalui Malaysia Hari Ini lah. Okey. Memang kita ada ceramah-ceramah untuk publik di mana kita cuba untuk solvekan yang mitos-mitos inilah. Paling penting adalah perlu mendapatkan maklumat kesihatan yang tepat. Paling baik adalah tidak melalui channel yang tidak sahih. Okey, baik. Dan juga macam mana cabaran untuk warga emas, doktor? Kadang-kadang yang takut kan dan sebagainya, supaya mereka ni dia dapat rawatan jugalah walaupun pada peringkat yang agak kritikal kan, doktor? Macam mana? Kalau warga emas, ada beberapa faktor yang kita perlu pertimbangkan kerana kemungkinan dia sudah ada komplikasi daripada diabetes. Boleh ada penyakit orang tua, boleh ada yang diabetes sendiri dan diabetes related yang komplikasi. Jadi kita perlu kerja sama-sama dengan pakar orang tua, panggil geriatrician.
Dan ada setengah kencing manis masa orang tua tak semestinya akan pakai insulin. Ini bergantung kepada keadaan dan juga bergantung kepada kesihatan sel pankreas dalam badan sama ada boleh perlu insulin. Ini adalah satu perbincangan dan kita akan buat keputusan sama-sama dengan pesakit sama ada ubat-ubatan saja perlu ataupun perlu tambahan sikit insulin untuk membantu kawalan diabetes. Doktor, mungkin doktor juga boleh beri pencerahan kepada penonton sebab ramai dalam kalangan kita yang menyangkakan bahawa bila kita nak elak daripada ada diabetes, kita kurangkan gula dalam makanan dan juga minuman. Itu sahaja cara yang terbaik. Pandangan doktor. Ini sebenarnya betul juga. Tapi paling penting adalah gaya hidup. No? Jadi diet bukan saja dari segi kalori, tapi diet juga dari segi pattern. Sentiasa ada nama Kementerian Kesihatan Malaysia dengan sentiasa suku-suku separuh. Suku tu adalah suku daripada karbohidrat. Ada mitos dalam kalangan masyarakat cakap selagi saya kurangkan yang sweetened sugar, kurangkan nasi itu sudah kira bagus. Tapi dia pergi makan mie, dia pergi makan kuih tiaw. Ini semua adalah karbohidrat juga. Jadi ada salah satu persalahan salah faham. Suku lagi adalah protein. Protein itu adalah daging, ayam, ikan, soya dan lagi separuh sebenarnya ada fiber, vegetable. Buah-buahan pun ada mitos. Ada setengah buah-buahan dia kandungan gula lebih tinggi. Ada setengah buah-buahan adalah lebih diabetes friendly. Macam buah pisang, anggur tu adakah kadar gulanya tinggi? Itu ada tinggi. Jadi kita tak boleh makan macam mungkin dia replace satu meal terus makan 3 biji banana saja, pisang saja, itu salah lah. Sampai kita juga sedang nak buat macam suku-suku separuh ya. Kadang memang sepenuh alam makanan. Baik, lagi soalan di Facebook yang kami terima, kita saksikan soalan daripada Putri Nur Atrawis. Makan metformin dan sering sakit perut atau cerit-berit, perlukah saya minta doktor tukar dos ubat berkenaan? Ini adalah salah satu kesan sampingan daripada ubat metformin. Jadi boleh bincang dengan doktor Putri itu supaya sama ada kurangkan dos ataupun boleh tukar jenis ubat lain. Akhir sekali doktor, mungkin ada sedikit saranan dan juga pesanan doktor kepada penonton kita berkenaan dengan diabetes ini. Pertama sekali adalah diabetes pembunuh senyap dan janganlah ada kena ambil perhatian terhadap kepentingan pemeriksaan awal untuk penyakit diabetes. Dan diabetes bukan sahaja tentang gula, tapi dia ada berkaitan yang 4 serangkai dan dia boleh menyebabkan kerosakan jantung, kerosakan buah pinggang, saraf-saraf dan juga mata juga. Dan ini adalah sangat penting untuk pemeriksaan awal dan jumpa doktor awal supaya kita boleh kerjasama untuk bagi penjagaan diabetes dengan sepenuhnya. Itu dia. Cabaran darah tinggi, kencing manis, kemudian kolesterol tinggi, masalah berat badan berlebihan, semuanya kita memerlukan gaya hidup yang lebih sihat dan perlu ada dari segi pemeriksaan berkalanya. Amat penting untuk kita. Doktor sebagai sahabat anda dan bukan hanya merujuk sendiri, kita perlukan pembuktian dari segi klinikal dan semuanya. Terima kasih kepada Profesor Madya Dr. Lim Liling, Ketua Unit Pencegahan Diabetes dan Pakar Perunding Endokrinologi Jabatan Perubatan BPUM yang berkongsi ilmu dan juga motivasi untuk kesihatan kita pada pagi ini.